Sekejap. Belum lagi. Hari ini kita akan sambung dengan graf fungsi sinus, cosinus dan tangent. Okey, so graf fungsi sinus ni, cosinus dan tangent ni, ini adalah antara graf yang kita boleh nampak lah menggunakan perisian geometri dinamik atau dilukis secara manual menggunakan kertas graf. Ni antara ritma degupan jantung normal seseorang lah. So dia terdiri daripada graf fungsi sin, cos dengan tan. Okay. Itu antara dia punya aplikasi lah. Okay, seterusnya kita pergi pada graf bagi fungsi trigo. Graf sin dengan cos ni dia berbentuk sinusoidal. Apa maksud sinusoidal ni? Dia bersambung. So kalau sin kan dia macam ni kan, dia sambung sampai sudah macam ni je, dia bersambung. Sama juga dengan ini cos. Macam ni. Kalau cos macam ni. So kita katakan dia adalah berbentuk sinusoidal. Apa maksud dia? Nilai maksimum adalah 1, minimum dia negatif 1. So maksudnya kalau awak ada graf macam ni kan, graf sin. So dia punya nilai maksimum dia 1 kat atas, negatif 1 kat bawah. Lepas tu berulang setiap selang 360. So dia akan berulang macam ni lah. Setiap 360 dia akan berulang sekali lagi. Okey, dan satu ini kita panggil ni sampai sehingga ke sini kita panggil dia kala. So kalau macam ni dia ada 2 kala lah. Satu warna biru, satu warna ungu. So kita kata dia ada 2 kala. Manakala graf tan pula dia tidak berbentuk sinusoidal. So graf ini tidak mempunyai nilai maksimum atau nilai minimum. Tengok kalau kita lukis graf tan. So dia tak ada maksimum minimum. So kalau teruskan pun dia akan terus naik ke atas. Dia tak ada nilai minimum untuk maksimum tu. Dan dia berulang setiap selang 180 darjah. Okay, so kalau macam cikgu cikgu buat macam ni kan, dia kalau daripada negatif tu dia macam ni, sama benda tu berulang juga, cuma dia akan berulang setiap 180 darjah. Kat mana 180 darjah dia tu? Kat sini. Ni 180 kat sini. Sambung lagi. Kat sini lagi tambah 360. Sama juga kat sini, kat ni. Kat ni. Kat sini adalah negatif 180. Dia berulang setiap 180 darjah. Berbeza dengan sin dengan cos, dia berulang setiap 360 darjah. Dan fungsi y sama dengan x tidak tertakrif pada x sama dengan kosong, x sama dengan 90 dan x sama dengan 270. So 90 kat sini dia tak tertakrif. Maksudnya dia tak tertakrif tu maksudnya dia infinity lah. Sampai sudah dia akan naik ke atas. Dia tak akan memintas 90 darjah dengan 270 dekat sini. Dan garisan putus-putus ini dipanggil asymptot. Okey, sampai sini jelas? Sudah, cikgu. Okey, seterusnya graf bagi fungsi trigo. Kita tengok contoh kita ada graf y sama dengan sin x. Okey. So kita ada persamaan y sama dengan
sin X. Okay, sekejap. Y sama dengan A sin X tambah B. Okay, so A ni apa? A ni dia punya amplitude. Amplitude dia kat mana? Dari sini. Dari sini. Daripada kosong sehingga tu. Sehingga ke puncak yang paling tinggi. So kalau ikut kat sini puncak dia adalah 1 lah. Sama juga yang bawah pun 1. So asymptote dia dia punya amplitude adalah 1. Okey, cikgu rasa awak pernah belajarkan dalam gelombang, betul, fizik? Fizik pun ada amplitude, betul tak? Betul. So samalah macam MMAT ni. Amplitude tu yang ni daripada kosong ni sehingga ke kedudukan graf yang paling tinggi sekali. So dia punya itu adalah dia punya amplitude. Okey, kat sini adalah dia punya skala dia. Skala ya. Skala tu maksudnya macam mana? So kalau macam kita mula daripada kosong sehingga ke 2 pi, dia ada satu skala macam ni. Ni ada satu lah, ini satu skala kita panggil. Dia kena, kalau kita nak tengok skala dia, kita kena tengok daripada kosong. Kemudian kita tengok pintasan X pula. So, kita boleh tengok kat sini pintasan kita adalah negatif 2 pi, negatif pi, kosong, pi, 2 pi. Okay. Dan pintasan Y kita adalah kosong kat sini. Okay, kemudian kita tengok graf cos sama juga. Yang ini adalah dia punya anjakan. Anjakan ni kita tak boleh tengok kat sini. Nanti kita tengok contoh, kita akan nampak lah anjakan ni macam mana. Sama juga seperti cos Y sama dengan A cos, sekejap ya. Patutnya kat sini ada B. BX C. So B tu adalah skala, C tu adalah anjakan. Sama macam cos juga kat sini. Ni dia punya amplitude je. Ni dia punya skala. Ini dia punya anjakan. Okay, samalah. Kalau kita tengok amplitude dia. Kita tengok amplitude, nampak kan? Dia punya amplitude dia ni 1. Samalah 1. Semua pun sama 1. So dia punya skala adalah 360. Bermula dari kosong kita tengok skala dia. Ataupun kita boleh cakap 2 pi dan pintasan X dia. Yang ni pula ya. Ni pintasan X. Yang memintas pada pasti X. Dan kita punya pintasan Y adalah 1 dekat sini. Okey, faham? Ada soalan tanya kat sini? Faham tak? Faham. Okey, kita teruskan kat sini pula ya. Macam mana pula graftan Graftan sama macam tadi, Y sama dengan A tan BX tambah C. So A, kenapa dia ulang-ulang supaya awak ingat A ni apa? Amplitude. B ni dia punya skala. Yang C ni adalah dia punya anjakan. Okay, so yang simple, tan Y sama dengan tan X. Y sama dengan tan X. So kalau kita tengok kat sini, kat depan ni, dia punya ni 1 kan. So jadi kita kata dia punya, tapi dia tak ada amplitude kat sini. Sebab apa tak ada amplitude? Sebabkan dia adalah bukan jenis sinusoidal. So sinusoidal tak ada amplitude, nilai maksimum tak ada, nilai minimum pun tak ada. Dan skala dia adalah 180. Tengok kat sini kan. Ini satu skala. So ini adalah skala yang kedua. So skala ni, satu skala penuh ni adalah 180. Dan asymptote X tu adalah, ingat asymptote tu adalah dia punya garis tu putus-putus tu. So ini dia punya asymptote dia lah.
Pintasan pintasan X dia adalah yang memintas pada paksi X. Itu dia punya pintasan X. Dan pintasan Y yang memintas pada paksi Y kat sini. Itu. Ini adalah contoh graf tan lah. Jadi sekarang ni kita pergi kepada konsep tadi yang cikgu kata tadi kan. Ingat A ni adalah amplitude, B ni dia punya skala, C ni dia punya anjakan. So skala ni dia ada formula tau. Dia ada formula macam ni. Sama ada awak guna 360 bahagi B, katakanlah cikgu ada Y sama dengan sin X. So jadi skala cikgu adalah sama dengan 360 bagi 1. So maknanya graf penuh kita adalah 360 lah. Lepas tu kalau macam 2 kan, sin 2x. So kat sini bahagi 2. So dia adalah 180. Bermakna satu skala tu adalah 180. Kat sini 180. Jelas tak? Jelas. Yang translasi ni cikgu nak terang bila kita tengok contoh. Kita tengok ini dah terang tadi. Okey, kita tengok contoh kat sini . Lukis graf, okey. Kalau macam ni, kalau cikgu tak suka guna formula sangat sebab dia macam menyusahkan. So jadi lebih baik cikgu buat ikut konsep cikgu Y sama dengan, kalau ikut konsep cikgu ikut konsep lah. Cikgu suka susun balik dia supaya kita nampak benda tu. So kita tahu ini adalah dia punya amplitude. Ini adalah dia punya skala. Ini adalah dia punya anjakan. Okay. So, dia suruh lukis kan. Okay, senang ni macam ni. Tengok kalau ikut formula, skala ni formula dia 2 pi bahagi benda tu kan. So, ini adalah kita punya B. So, formula tadi untuk dapatkan skala adalah sama dengan 360 bahagi dengan B. Tapi disebabkan dia guna 2 pi dekat sini, bermakna kita kena tukar lah. Dia jadi 2 pi bahagi B. So, 2 pi bahagi dengan B kita adalah 3/2. So, dapat jawapan 4/3 pi. So, satu skala adalah 4/3 pi lah. Okay, so macam mana kita nak buat? Kalau ikut cikgu tak nak guna formula. Ini kalau kita nak dapat skala guna formula. Okay. Kalau ikut cikgu tanpa menggunakan formula. First, yang pertama awak kena tengok dekat 2 pi ni. Kalau 2 pi ini dia menunjukkan graf itu penuh. Maksudnya, okay, kalau 3/2, cikgu ulang kat sini je Y sama dengan sin X. So B dia 1 kan kat sini. B dia sama dengan 1. So mana dia ada satu pusingan saja. Satu skala je. Kalau Y sama dengan sin 2X, dia akan jadi 1, 2. Dia akan ada 2 skala. Kalau 3 dia akan jadi 3 skala lah. Tapi sekarang ni soalan ni adalah 3/2. Y sama dengan sin 3/2 X. So apa maksud 3/2 ni? 1/2. Ya betul. Graf itu adalah 1/2. Samalah maksud ni. Jadi kita tahu graf itu adalah 1/2. Jadi macam mana kita nak lukis graf penuh dia? Mula-mula kita buat dulu Y dengan X kita. Okay, lepas tu kita tahu ni adalah amplitude kan, negatif. Positif dengan negatif dalam suatu graf menunjukkan kalau dia sin macam ni, kalau sin positif macam ni.
Kalau sin negatif dia terbalik je daripada tu. So kalau dia naik atas mula-mula, yang ni akan mula turun bawah lah. Ni kalau negatif. Yang warna merah tu negatif. Yang warna hitam adalah positif. Jelas tak? Jelas. Okay, sama lah sekarang ni. Sekarang ni kita nampak dia punya negatif. So bermakna negatif tu maksudnya graf tu terbalik daripada yang asal lah. So kalau yang asal untuk cos adalah macam ni. So kalau dia negatif dia akan mula daripada bawah lah. Okay. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua. Kita dah tahu amplitude kita sini 2 kan. Tapi kita dah tahu ini adalah anjakan. Maksud anjakan kat sini adalah kalau dia asalnya 2, kalau dia teranjak 3, dia akan jadi 5. Jelas tak? Jadi dia akan 2 tambah 3 lah. Ini. 2 akan tambah 3. So daripada asalnya amplitude dia sepatutnya 2, negatif 2. So apabila ditambah 3 dia akan jadi kat sini lah. 2 tambah 3 dia akan jadi 5 dekat sini. Manakala negatif 2 tambah 3 dia akan jadi 1. Jelas tak apa maksud amplitude dengan anjakan? Jelas. Okay, so cikgu lukis apa? Saya tak faham anjakan juga. Amplitude faham tak? Habis itu kurang sikit. Amplitude dekat fizik pun awak tak faham ya? Juga. Okay, amplitude ni kat sini, naik sini. Ketinggian dia punya graf dia. So ketinggian graf dia itu adalah amplitude. Sama lah juga sini. Tapi kita kena ambil daripada kosong paksi X sehingga ke graf itu. So itu adalah amplitude. So kalau graf biasa cikgu lukis macam ni lah. Ini cos kan? Cos negatif. So cikgu akan mula daripada bawah lah. Dan cikgu akan buat graf tu 1,5 sahaja. Untuk graf asal ni faham tak? Faham juga. Okay, so sekarang ni macam mana pula dia teranjak? So dia teranjak 3. Nampak cikgu sengaja je tulis 5 dengan 1 kat sini. Asalnya, sekejap kalau negatif 2 tambah 3 dia jadi 1 kan? Kalau kosong kat sini tambah 3 dia akan jadi 3 dekat sini. So kalau 2 dia akan jadi Kalau 2 dia akan jadi 5 lah. Yang tu jelas tak? Jelas ya. Ulang balik. Kalau negatif 2 dia akan jadi tambah 3 jadi 1. Kalau kosong tambah 3 dia akan jadi 3. 2 tambah 3 dia akan jadi 5. Okay? Mula-mula asalnya sepatutnya kita bermula daripada negatif 2 kan? Jadi sekarang kita akan bermula daripada negatif 1. Itulah yang warna merah tu lah graf kita yang sebenar. Faham? Faham juga. Itu maksud dia anjakan. Dia teranjak naik ke atas. Boleh? Ada soalan nak tanya? Cikgu. Ah? Ada ke anjakan dia negatif? Ada dia boleh turun ke bawah lah. Faham juga. So sebab itulah pentingnya kita letak dekat amplitude belah kiri ni lah. So sebenarnya kalau kita nak senang, cikgu pada balik. Kalau kita nak senang, kita tengok je daripada benda yang kita kena buat mula-mula adalah kita tengok amplitude dulu. Amplitude dia 2. Jadi confirm kat atas 2, dekat bawah pun negatif 2. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua dia kita tengok anjakan dia. So bermakna amplitude ni dia akan teranjak 3. So negatif 2 tambah 3 dia akan jadi 1 dekat sini. Kosong tambah 3 dia akan jadi 3. 3. 2 tadi yang asalnya 2 tambah 3 dia jadi 5.
So sepatutnya kita mula dengan negatif 2, sekarang kita akan mula dengan 1. Jelas tak? Jelas. Okay, so kat sini automatik 2 pi. Sebab cikgu dah kata tadi kan, ini adalah graf penuh. So hujung sekali mesti mengikut apa yang Kala dia bagi itulah. Okay, so macam mana nak tahu koordinat ni berapa, kat sini berapa kan? Okay, kita tahu, nampak kan kawasan ni yang pertama macam ni kan? Sama kan bentuk dia. So macam graf ni kan dia simetri. So kalau bahagi 2, kalau kat sini 2 pi, bahagi 2 jadi pi lah kat sini tengah, betul tak? Betul. Okay, sekarang kita ada berapa ni? Kita ada 3, betul ni? 3. 1, 2, 3. So ada 3 lah. Jadi senang je kita nak tahu berapa kita punya kat sini. 2 pi bahagi 3 lah. Sebab kita ada 3 kawasan. 1, 2, 3. So kawasan yang pertama adalah 2 pi per 3. Untuk tahu yang sebelah ni, awak tambah je 2 pi per 3 lagi. Okay. 2 pi per 3 tambah lagi 2 pi per 3, kita dapatlah 4 pi per 3. Tambah lagi, ni 4 pi per 3 Tambah lagi 2 pi per 3, kita dapatlah 6 pi per 3, iaitu bersamaan dengan 2 pi. Jelas tak macam mana nak buat lekaran graf ni? Jelas. Jelas Okay, tak apa. Besok kita akan sepenuhnya kumpulan. Jadi masa tu awak boleh tanya cikgu juga. Mungkin masa sekarang ni awak faham. Bila buat sendiri dia tak faham pula. So cikgu teruskan dulu boleh? Okay, cikgu teruskan kat sini. Ini adalah gambar mengikut lakaran gerak. Ni bukan dia lakar, dia guna apps. So sama lah macam yang cikgu lukis secara lakaran tadi. Nampak titik kat sini? 4 pi per 3. Kat sini 2 pi per 3. Kat sini 2 pi. So graf ni sangat penting. Sebab apa? Markah dia banyak. Kadang-kadang kalau soalan ini susah, dia akan ada 4 markah. Markah yang pertama adalah untuk amplitude dia. Ni markah yang pertama, amplitude betul. 1 markah. Markah yang kedua, markah yang pertama adalah bentuk graf. Betul. Tak kisahlah awak punya sepatutnya dia 1,5, awak bawa 1 saja. Tapi dia bentuk cos. Betul, 1 dapat 1 markah. Markah yang kedua dekat amplitude dia dapat 1 markah lagi. Markah yang 3, dia punya dia punya ni betul. Ni betul. Dapat 1 dia markah lagi. So anjakan dia betul, dapat 1 markah lagi. So benda ni sangat senang lah nak buat. Yang penting kita faham tadi apa maksud A, B dengan C. Supaya bila kita tengok bila kita tengok benda tu kita faham, 4 markah tu senang nak dapat. Okay, jelas tak? E1 dia amplitude. Shape dia, bentuk. P yang kedua, amplitude. P yang ketiga, dia punya color dia tak ingat sini siapa. Color lah tapi. Yang ke seterusnya dia punya anjakan dia. 4 markah. Kalau ada anjakan dia akan jadi 4 markah lah. Sampai sini faham? Okey. Satu lagi. Kalau tertinggal nilai ini, okey. Kalau untuk penandaan kan, awak tak tahu tengah-tengah ni awak letak 2 pi je ujung. Still dapat markah untuk color. So jangan risaulah. Masih lagi dapat markah untuk color. So dia senang sangat nak dapat markah. Okay, kita tengok kat sini pula Nyatakan fungsi kosinus. Okay. So kita tahu ini menunjukkan apa?
Menunjukkan apa? Amplitude. Amplitude. So amplitude kita nampak lah. Itu jelas. Graf ini bentuk apa? Bentuk apa? Bentuk cos kan? Ini kan bentuk cos macam ni. So dia akan jadi 4 cos lah. Faham? Faham. Ada berapa banyak kala kita bermula daripada kosong tau kita tengok. Daripada kosong tu kita tengok. Ada berapa banyak kala? Dua. Dua, betul. Jadi 2x kat sini. Ada anjakan tak? Tak ada. Tak ada kan sebab sama panjang kan kat sini. Kat sini 4, kat bawah pun 4 juga. So dia sama panjang atas bawah. So maknanya dia tak ada anjakan lah. Jadi inilah kita punya persamaan. Tanpa kita buat panjang-panjang ayat begini, kita tahu dah itulah persamaan kita. Jelas tak? Jelas. Jelas. Ada soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada cikgu teruskan Cikgu, okay. macam mana nak tahu tu sin ke cos dia punya graf tu? Bukan. Tidak, sebelum cikgu jawab, awak dah belajar, awak pernah belajar kan dalam matematik? Graf macam mana, graf cos macam mana, graf tan macam mana? Tak ingat. Yang Belum. lain boleh. Ni belum Belum lagi. Jom. Oh ya ke? Belum. Oh, Itu tak boleh. Sebab tak masa KBSM dalam matematik dia belajar dulu. Okay, sorry. So macam ni tau. Kalau graf sin macam ni. Ini dia punya graf penuh dia. Ini Y sama dengan sin X. Okay, kalau cos macam ni graf dia. Y sama dengan cos X. Macam ni Dia mula dari 1. Kalau sin dia mula dari kosong. Kalau cos dia mula dari 1. So dia macam ni. Okay, kalau tan dia macam ni. Ingat kala dia bentuk macam ni. Macam ni. Lepas tu dia ada asimptot. Lepas tu macam ni. Itu graf penuh dia. Lepas tu dia akan, kalau dia 300 ni 180 kan kita tahu kalau sin 360, cos 360, kalau tan dia 180 graf penuh dia. So kalau macam ni, sambung lagi. Ni dari sini kita sambung ke atas. Kita buat asimptot. So kat sini akan lengkap 360. Jelas tak bentuk dia? Boleh? Cikgu. Haa. Boleh ulang balik graf tan. Graf tan je Dia dari sini positif tau. Ni yang graf positif daripada kosong naik ke atas. Lepas tu kita ada asimptot. Daripada bawah naik ke atas, sama je dia punya bentuk tu. Okay, lepas tu daripada bawah naik ke atas, sambung graf tu yang sama. Asimptot. Dari bawah naik ke atas. Jelas? So kat sini 380. Kat sini 180. Okay, macam mana pula kalau dia negatif Tadi kita dah tahu positif, dia mula dari kosong, dia naik ke atas dulu. Kalau sin. So kalau dia negatif, dia akan turun bawah dulu lah. Baru dia akan naik ke atas. Itu kalau dia negatif lah. Okay, kalau yang cos pula, kalau dia negatif, dia akan kalau dia mula daripada 1 positif, kalau dia mula daripada negatif 1, dia negatif lah. Dia akan jadi sini lah. Okay, kalau tan pula Tadi kalau positif daripada bawah ke atas. Kalau negatif dia daripada atas ke bawah. So dia start daripada kosong kan? So dia akan start daripada kosong juga. Tapi kosong daripada kosong ke bawah. Ni daripada atas ke bawah. Daripada atas ke bawah.
Dari atas ke bawah. Macam tu. Itu adalah graf negatif bagi tan. Jelas? Jelas je. Danish faham? Faham. Okay, ada soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada, cikgu teruskan. Okay, kita pergi tengok contoh 13. Apa maksud 3? Amplitude dia. Amplitude. So kita ni cikgu nak bagi lukis supaya awak nampak terus Amplitude 3. So kat atas cikgu letak 3, dekat bawah cikgu letak negatif 3. Okay, graf sin. Ingat graf sin kita mula daripada kosong. Dan seterusnya. Okay, apa maksud 2? Kala. So ada 2 kala kan. So ni kala yang pertama. Kala yang kedua. Okay. Jelas. So kat sini kan nampak 360. So hujung sekali akan 360 lah. Jadi tengah-tengah kat sini berapa? 180. Betul. Kat sini berapa? 90. 90. Kat sini? 270. Okay. Faham? So kalau macam ni dapat dah 3 markah. Okay, tapi soalan ni dia tanya, nyatakan kala bagi graf fungsi. Dan nyatakan bilangan kitaran. So ini maksud dia kitaran 1, 2. So kitaran dia ada 2. Kala dia ni lah. Kala yang ini. Ni kala. So soalan A, kala dia adalah 180. Kala dia 180. Dia punya kitaran berapa? 2 Ni masuk kitaran ni. 1, 2. Nampak tak cikgu punya yang penunjuk tu? Tak nampak Tak. tak nampak sekejap. Ni. Cikgu tukar jadi warna ni lah. Dia sekat-sekat je. Sekat. Ni lukisan tu macam lambat sikit. Delay. Maksudnya cikgu cakap dulu baru benda tu sampai. Okay. Maknanya lepas ni cikgu tak boleh ajar pakai benda ni lah. Nanti cikgu pakai laptop. Ataupun cikgu nak ubah ke laptop sekarang. Tak apa cikgu. Boleh je. Sambung dulu Boleh. Okay. Nanti besok cikgu akan pakai laptop lepas ni. Okay. Ini cikgu kata. Yang ni adalah kitaran yang pertama. Ini adalah kitaran yang kedua. Okay. Jelas tak? Kitaran kita ada 2 lah. Okay. Amplitude berapa jawapan bagi amplitude kita ni? 3. Betul. Dia punya koordinat titik maksimum? Sini. Kalau sini 90, kat sini berapa? 45. Bagus. Jadi dia punya titik koordinat maksimum ni berapa? 45, 3. Bagus. Satu lagi? Kat sini berapa? 45 negatif 3. Tak cikgu tanya yang satu lagi untuk maksimum. 225. 225, 3. Ya betul. 2, 2, 5, 3. Faham tak? Faham. Sama lah dengan minimum. Minimum berapa? 45 negatif 3. Ya ke 45 negatif 3? Negatif 3. 135 negatif 3 kat sini kan? Satu lagi kat sini. Tiga, 1, 5. 315 negatif 3. Jelas tak? Jelas. Yes. So D ni lakarkan. Tengok daripada lakaran kita dah boleh jawab semua soalan tu. Faham lakaran?
Faham. Okey, dia kata pada paksi yang sama lakarkan graf Y sama dengan negatif. Tadi cikgu kata positif negatif menunjukkan dia punya graf dia terbalik ke tidak. Kalau negatif tu pantulan lah kepada graf yang asal. So jadi dia punya pantulan daripada graf yang asal dia macam ni lah. Alamak. Alah, dah tersilap pula. Sekejap. Buruk je ni nanti. Okey, itulah jawapan kita. Faham tak? Faham. Okey, kita ni apa-apa? Kalau nak lukis dekat graf kan, kalau dia minta macam tu, kena pen yang kita guna tu kena warna lain ke macam mana? Dia tak warna sama je. Pemerintah bisa faham je. Oh. Tapi tak pernah lagi menggunakan kertas graf lah. Selalunya lakaran. Oh. Faham. Dan lakaran mesti kena guna pensel. Tak boleh guna benda lain. Cikgu, Nak tanya apa tu? untuk soalan C tadi kan, yang titik maksimum dengan minimum, kan ada 2 titik kan? Memang kena listkan dua-dua ke? Ataupun Ya, salah betul. satu je? Tak, kena tulis dua-dua. Okay. Lepas tu cikgu perasan dekat buku teks salah tau dia punya ni. Tengok negatif. Tak mana datang negatif. So cikgu rasa yang ini memang salah lah dalam buku teks tu. Sebab tu dia kan positif. Nampak kan ketara kita punya koordinat. X kita adalah positif jelas. Ni kan dua-dua positif sepatutnya. Tiba-tiba buku teks negatif. So ada kesalahan sikit lah pada buku teks. Itu saja kesalahan dia. Okay, faham? Faham cikgu. Okay, seterusnya. Nyatakan transformasi bagi graf tan. Okay, graf tan Okay, cikgu lukis yang asal graf tan yang asal. Okay, cikgu buat soalan A. Ingat negatif hanya menunjukkan dia punya pantulan dia je. Okay. So, tan kan. So, kita mulai dari bawah yang positif punya. Mulai daripada bawah naik ke atas. Asimptot. Dari bawah naik ke atas. Okay, ini untuk skala yang pertama. Skala yang kedua. Daripada bawah naik atas. Asimptot. Daripada bawah naik ke atas. Disebabkan dia adalah negatif bermakna yang cikgu buat ni positif kan. Tak boleh lah buat macam ni, kita kena buat yang negatif punya. So negatif dari kosong turun ke bawah, dari atas turun bawah, sambung dari atas turun bawah, dari atas turun ke bawah. Okey, itu graf negatif dia. Okay, jadi bila ada modulus kita tahu dulu sebelum ni kita nak ajar modulus tu dia mempositifkan graf kita. So asalnya dia dekat bawah ni, dia akan terpantul naik ke atas. Asalnya dia dekat bawah macam ni, dia akan terpantul naik ke atas. So kat bawah dia tak ada lah. Jelas tak? Jelas. Okay, kita buat B pula. Beza ini negatif kat dalam, ini negatif dia kat luar. Okay. So cikgu buat B, cikgu buat sebelah dia. Muat ke? Tak muat. Cikgu buat B kat bawah lah. Cikgu buat B. Tan macam biasa, cikgu lukis asal supaya awak hafal dia punya graf. Daripada positif, daripada kosong naik ke atas, asimptot, dari bawah naik ke atas, dari bawah naik ke atas, asimptot balik, dari bawah naik ke atas. Okey.
So itu positif. Kemudian dia moduluskan. Okey, jadi yang kat bawah ni akan terpantul naik ke atas. Jadi kita padam bawah. Kita naikkan ke atas dulu. Kita padam yang bawah. Okey. So itu kalau dia modulus tan. Tapi dia ada negatif pula kat depan. Baru kita buat negatif dia. So negatif tu maksudnya dia akan terpantul turun ke bawah balik. Semua sekali. So daripada atas dia jadi kat bawah. Daripada atas jadi kat bawah. Daripada atas jadi dekat bawah. So inilah graf kita yang sebenar. Jelas tak? Jelas. So kalau awak nak buat, awak nak lebih faham, awak kena buat satu-satu. So macam ni lah. Sama macam apa yang utang tadi. Faham? Faham cikgu. Okey, ingat positif negatif adalah dia punya pantulan. So awak kena ingat satu je graf positif dia. Okey, seterusnya. Last kali. Pada paksi yang sama, lukis Y sama dengan sin 2X dan Y sama dengan. Okey, so sekarang ni cikgu besarkan supaya ada ruang untuk cikgu lukis. Mula-mula cikgu nak lukis Y sama dengan sin 2X dulu. Okey, dia punya amplitude dia satu kan kat depan. So cikgu akan buat sini satu, dekat bawah pun negatif satu. Kemudian nampak sin 2X, kita ada dua kitaran. Jadi cikgu lukislah dua kitaran. Satu. Kemudian dua. Sambung so dapatlah dua kitaran. Tapi disebabkan kat hujung ni dia pi. Kan cikgu kata tadi, kalau julat 2 pi bermakna graf dia penuh. Sepatutnya kita kena lukis 2. Tapi dia nak sampai pi saja. Bermakna dia nak separuh graf itu. So kita cuma lukis satu sajalah. Jelas tak? Kalau dia julat 2 pi bermakna graf itu penuh. Penuh kita kena ikut kitaran dia. Kalau kitaran dia 2, jadi kita punya graf kita buat 2 lah. Tapi sekarang dia nak separuh daripada yang sepatutnya penuh 2 pi. 2 pi penuh, dia minta pi saja bermakna separuh daripada yang penuh itu, jadi dia satu je lah. Jelas tak? Jelas. Okay. So macam mana kita nak buat yang ni? Dia dah bagi Y sama dengan X bagi 2 pi, jadi kita kena buat koordinat. Koordinat X, Y. Sekejap cikgu besarkan dulu graf ini. So kat sini adalah pi, kat sini adalah setengah pi. Okey, nak buat koordinat tu kita mula dengan kosong dulu. Lepas tu kita letak pi. So Y sama dengan X tu digantikan dengan kosong. So kosong bahagi 2 pi, nilai dia kosong. Kemudian Y sama dengan, cikgu gantikan X ni ini dengan pi. Yang pi, so pi bahagi 2 pi, dia adalah 1/2. So cikgu plot je dekat graf cikgu ni. Kosong adalah kosong, pi adalah separuh. Jadi kita lukislah, ambil pembaris, lukis kita punya graf kita ni. Seterusnya nyatakan penyelesaian. Apa maksud penyelesaian? Penyelesaian tu adalah berapa titik yang bersilang. So titik persilangan kita yang pertama kat sini sini ada persilangan kat sini dengan persilangan dekat sini, betul? So jadi bilangan penyelesaian kita adalah 2.
Jelas tak? Ada soalan nak tanya? Cikgu, Ah, boleh ulang yang garis biru cikgu? garis biru. Nak buat. Yang macam nak buat? Ah, Kejap. Ya, awak tahu tak yang macam mana ni nak buat koordinat ni? tak jelas cikgu. Itu tak jelas. Cikgu buat balik koordinat. Okey, so bila soalan minta y sama dengan x bahagi 2 pi ni pun buat dalam graf yang sama, kita kena buat koordinat dulu. Yang pertama kita kena buat koordinat dulu. So disebabkan kita punya koordinat kita ada kosong dengan pi kat sini, kita letaklah kosong dengan pi. So kita masukkan x tu, kita ganti dengan kosong mula, jadi y sama dengan kosong bahagi 2 pi, kita dapat kosong. Kemudian kita ganti dekat tempat x yang sama, kita ganti dengan pi. Pi bahagi 2 pi. So pi dengan pi boleh potong. So jawapan kita adalah 1/2. So kita pula lah tunjuk kosong-kosong dekat sini. Pi dengan 1/2 dekat sini. So kita garis je dua titik ini. Jadi bilangan penyelesaian tu, jangan tekan penyelesaian. Ambil kat mana tempat dua graf itu bersilang. So ada satu, ada titik yang kedua. So dua lah bilangan penyelesaian kita. Faham tak? Apa Anas? Faham cikgu. Masukkan dalam samaan je lah. Masuk dalam samaan je. Okey. Cikgu. Okey. Macam ni lah. Sama kan? Ni yang cikgu lukis tadi lah. Secara lakaran. Okey, kita tengok contoh ni last Contoh ni sempat ke 3 minit? Sempat kot. Okey. Cikgu saja besarkan supaya cikgu ada ruang untuk menulis. Okey, dia minta lakarkan graf yang ini. So kita tahu 3 ni adalah dia punya amplitude. Okey. Jadi kita buat graf kita. Alah, susah pula. Kita buat graf kita letak -3 dengan 3 dulu. Sekejap ya. Macam cikgu kata tadi, kita kena tengok kita punya anjakan kita. So anjakan kita 2. Jadi bermakna asalnya -3. Kalau kita tambah 2 dia akan jadi -1. So asal kosong tambah 2 dia akan jadi 2. Asal 3 tambah 2 jadi 5. So sepatutnya kalau kita nak lukis kos, kita kena mula daripada 3 kan. Sekarang kita akan bermula daripada 5 yang baru Yang baru. Ni. Jadi kita dah tahu kita punya, tengok graf penuh ke tidak kita nak lukis ni? Tidak. Separuh je kan? Sepatutnya kita ada 2. Kita punya kitaran tu ada 2 tapi kita nak separuh saja. Satu lah kitaran yang tinggal. So dia akan jadi macam ni lah. Mula daripada 5 berakhir dengan -1. So kat sini kita punya pi. Okay, faham tak?
Tahan. Allah, dah 9:30. Tak sempat. Okay, tak apa. Sebelum cikgu habiskan, cikgu nak tanya berapa orang yang hadir hari ni?